وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه وأمه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال حجة الإسلام إمام الغزالي رحمه الله تعالى وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Faslun fi ma'rifatin nafsi, ay hadza faslun fi bayani ma'rifatin nafsi. Bermula ini ialah satu fasal pada menyatakan ma'rifah, yakni mengenal nafsi akan diri. Jadi syukur banyak-banyak ke hadrat Allah Subhanahu wa taala pertama-tamanya kerana pada malam ni kita dapat bertemu di dalam kuliah maghrib setelah berapa tahun dah tak main. Saya pun terlupa dah seorang ni. Dulu biasa mari, ingat tak? Terlupa orang main berapa tahun dah tak mari. Jadi Tuan Haji Kamarudinnya minta hamba supaya baca kitab. Tak tahu kitab apa nak pilih ni. Duduk mendengung kita tadi, tengok molek juga kitab Kimia Sa'adah. Karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali. Sudah moleknya baru siapa di pondok ambonya daripada Indonesia. Dia buat Arab sebelah, terjemah sebelah. Jadi kalau setujulah, sebab katanya nak suruh mengajar tetap. Kalau tetap duk main tajuk habis modal lah tajuk. Jadi kalau nak kitab ni pun boleh, boleh beli di Shopee pun rasanya ada. Semoleknya bentuk ni lah, sebab dia ada Arab sebelah, terjemah dia ada sebelah. Jadi molek sangat kita baca Arab. Kalau mana pandang Arab boleh tengok Arab, kalau tak kerti Arab pun boleh tengok sebelah tu hak Jawi dia. Jadi malam ni kita ambil terfikir sikit lah, sebagai orang panggil wak keras semangat. Wak keras semangat lama tak kuliah ni, tak tahu nak cakap apa pun. Baik, jadi hamba pilih daripada kitab Kimia Sa'adah. Panggil Kimia Sa'adah, proses untuk mencari kebahagiaan. Di musim-musim Covid ni ramai orang tidak sa'adah, syaqawah, celaka. Bahasa kasarnya celaka. Syaqawah mana? Tidak dapat nak bersabar diri, putus hubungnya dengan Allah Ta'ala. Siapa kau bunuh diri pun banyak mana. Kalau lepas tu berita tu berpuluh-puluh orang juga bunuh diri ni. Itu kerana apa? Barangkalinya
Nah, hati kurang hubungan dengan Allah Ta'ala, alaqah, hubungan hati dengan Allah Ta'ala. Nah, walaupun kaya, walaupun pitih banyak, tapi bila hati itu kurang hubung dengan Allah Ta'ala, maka sampai satu ketika lupa diri, lupa Allah Ta'ala, lupa diri, lupa Allah Ta'ala. Itu sebab itulah dalam ayat Allah Ta'ala firman, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Nah, wala takunu kalladzi, janganlah kalian menjadi seperti orang yang nasullaha fa wala takunu kalladzi apa, wala takunu kalladzi apa tadi ayat tadi, nasullaha fa anfusahum, tak ingat dah ayat tadi ingat molek lupa dah tadi. Jangan kamu jadi orang lupa pada diri mereka, maka lupa dia akan lupa akan Allah, maka lupa dia akan diri mereka sendiri. Nah, fa ansahum anfusahum wala takunu kalladzina nasullaha, jangan kamu jadi orang yang lupa akan Allah, fa ansahum anfusahum, maka lupa ia akan diri mereka sendiri. Ini keterkaitan diri dengan Allah Ta'ala tu dekat. Lupa Allah, lupa diri. Itu ni. Kena diri, kena Allah. Lupa Allah, lupa diri. Sebab tu dalam fasal yang saya sebut tadi, Imam Ghazali kata faslun fi ma'rifatin nafsi. Bermula ini ialah satu fasal pada menyatakan mengenal diri. Kenapa kata Imam Ghazali? I'lam, ketahui olehmu, anna miftahal ma'rifatillah, anna miftaha ma'rifatillahi ta'ala, akan bahawasanya kunci mengenal Allah Ta'ala itu huwa, ialah ma'rifatun nafsi, ialah mengenalkan diri dia. Jadi sebab tu apabila dia tu lupa akan Allah, lupa diri dia, tu tak ingat Allah Ta'ala, tak ingat kata Allah Ta'ala larang kita bunuh diri. Dulu rasanya kalau nak cari orang Melayu bunuh diri ni susah. Kalau surat khabar keluar berita bunuh diri ni, biasanya tidak orang Melayu lah, payah nak jumpa orang Melayu bunuh diri ni. Kerana kita orang Melayu ni punya orang panggil kesedaran, kekuatan iman, ada agama, percaya dengan Allah Ta'ala, percaya dengan hari kiamat. Jadi payah nak jumpa orang Melayu bunuh diri dulu. Tapi bila mari menata Covid ni, bukan orang lain saja, bukan bangsa lain saja, penuh di dada akhbar bunuh diri. Orang Melayu pun ada juga bunuh diri. Ini kita tak tergambar dalam kepala otak kita. Kerana apa? Barangkalinya tadi kerana lupa akan Allah. Bila lupa akan Allah, lupa diri. Lupa kata bahawasanya Allah Ta'ala yang menguji kita, Allah Ta'ala yang menurun bala, Allah Ta'ala yang sedang mencoba kita dengan berbagai-bagai cobaan. Memanglah. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Wala nabluwannakum, pasti Tuhan kata, kami uji kamu hai manusia, dengan sesuatu yang sedikit daripada ketakutan, takut. Dululah mula-mula mari menata Covid ni takut lah, kau nak tubik rumah pun takut. Duk tengok orang rebah beleping tengah jalan dak tu ni. Okey, lagi kita mau tak mau kena hidup dengan Covid dah lah. Bila dah cocok dua dah dah. Dua dah dah cocok. Dia muat tak cocok kena cocok dah. Supaya mudah awak kira nak mayan masjid pun boleh. Takutlah. Lepas takut Covid, takut vaksin pula. Tak habis-habis pun kita ni takut semua dah. Itu takut ke Covid. Bawa mari vaksin, takut ke vaksin pula. Jangan duk takut. Ni takut hanya pada Allah. Allah yang memberi bekas, Allah yang memberi manfaat dan mudarat. Tak ada gitu kan? Kita mengaji dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Dia yang duduk mikir, belum duduk mengajar budak pondok tadi, duduk mikir, nak baca kitab apa seorang ni? Kelitah juga nak baca kitab Jauharatut Tauhid. Ada hak jawi dia.
Tidak hak Arab pun ada hak Jawi dia, syarah pun Jawi. Kenapa akidah kita ni kena kemah? Nah, kerana hak ni kita nak matinya nak bawa akidah ni, akidah mana? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sebab menata vaksin, menata Covid ni kita rosak iktikad, rosak pegangan. Kita duk mengaji dalam akidah molek-molek. Wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahhari jalla wa ala. Habis. Orang mengaji akidah Ahli Sunnah wal Jamaah tak ada duk serabut perut. Mari vaksin kau, mari Covid kau, dia duk pegang kemah dah. Wal fi'lu fit ta'thiri. Bermula perbuatan yang memberi bekas itu laisa illa, tidak adalah ia illa lil wahidil qahhari jalla wa ala, melainkan hanya untuk Allah Ta'ala satu-satunya Tuhan yang maha gagah perkasa, yang maha mengerasi di atas manusia. Perbuatan dia saja yang memberi kesan. Nah, Covid tak boleh beri mudarat, tak boleh beri manfaat. Yang memberi mudarat, manfaat hanya Allah. Patut ya kita duk pakai masker, duk pakai sarung tangan, duk sanitizer, itu ikhtiar usaha bahasa zahir. Bukan kita duk i'tikad Covid yang mematikan. Asbab saja Covid itu. Belalana hak kena Covid sihat molek-molek dah patutnya ada. Hak kena Covid mati pun ada, kerana asbab saja. Yang memati, yang menghidup, yang menyehat Allah. Habis tak ada bos siapa kita. Sekejap supakan penutup topeng gapo Power Ranger pakai gila ni. Kenapa hak tu ikhtiar hak bahasa zahir. Nah, tak ada apa sekali. Iktikad kita ni kemah dah. Allah memberi manfaat mudarat. Apa kena nak buat mana? Nah, tu nak kena, tak ada arah dah. Tuhan hak menyampai memberi kesan pada kena penyakit tu. Pas kena sihat, Tuhan yang menyihat. Kena mati, Tuhan yang mati. Habis itu tak ada apa sekali ya. Nah, wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahhari jalla wa ala. Sama ke vaksin sama ke? Ini pelik kitanya kalau Covid, dia berani sangat. Tak usah pakai ni. Nah, tak usah pakai penutup muka, tak usah duk sanitizer sangat dia kata. Tak ada memberi bekas pun. Tiba-tiba vaksin takut pula dah. Bahaya ni vaksin ni, mematikan. Ramai orang mati sebab vaksin. Weh, kok mana hak tak ada nampak kemah dah tauhid, mai ikut vaksin. Nah, serabut perut pula dah Mana tak kemah juga lagu tu. Kalau kemah tak ada beza vaksin Covid, makhluk tu belaka dulu. Tak ada memberi bekas sikit pun. Lepas tu jadi cocok apa? Cocok moga ikhtiar bahasa zahir. Nah, selain daripada makan habatus sauda ko bunga gapo daun sana ko gapo macam-macam lah. Nah, hak tu kita usaha balik tu, vitamin tu, vitamin E, vitamin C. Nah, vaksin tu ya juga usaha. Nah, jangan duk kata orang vaksin ni pengikut dajjal kau berat demo baroknya bui. Nah, kalau di Indonesia tu tutup guru pondok hak tua-tua, hak warak-warak. Pakat cocok vaksin lah ke? Pondok Lirboyo, pondok Sidogiri berapa tutup guru tua, masyayikh hak tua-tua, sepuh orang panggil. Tutup guru sepuh. Cocok vaksin tak kira pengikut dajjal juga ulama-ulama gitu. Nah, Syekh Abdullah bin Bayah, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah international, diiktiraf. Dulu diiktiraf di Indonesia pernah diiktiraf tokoh Ma'al Hijrah. Nah itu ni. Cocok vaksin juga. Tokel lah orang panggil pengikut dajjal. Syekh Abdul Rahman Sudah pun bedah vaksin juga, pengikut dajjal juga. Tu imam Masjid Haram pun gitu ke. Berat lah gitu. Nah, demo tak ambuh cocok, tak usah cocok. Nah, ada dua wajib sekali bagi harus. Cuma KJN ni dia buat perangai dia lah nak jadi ketua wajib tu. Nah, nak masuk sejik pun tak boleh, nak masuk itu tak boleh, nak kerja kena dua dos. Kek lagi hak mana hak kerja 3 dos pula. Tak ada apa. Apakah duk mari cocok gitu yalah. Nah, tapi nak ayatnya kalau kita mengaji i'tikad Ahli Sunnah wal Jamaah, tak ada apa sekali yang memberi kesan pada manfaat mudarat hanya Allah. Kita cocok sehat, Allah yang memberi sehat, bukan vaksin tu. Kita cocok, kena juga Covid, kata cocok dah. Moga bukan vaksin hak menyembuh, menghindar, mendefend. Nah, siapa? Allah. Tu pegangnya kita kena bulak duk situ. Baru mati malam ni, kau man rabbuka boleh jawab Allahu Rabbi. Kalau tak kemah lagu tu, man rabbuka, vaksin Rabbi. Kalau takut kau vaksin, itu ni. Kalau takut kau Covid, Rabbi habis situ. Nah, itu ni. Kita makan nasi kau beri kenyang. Dah. Siapa beri kenyang?
Allah. Pakai wak berapa enggak Allah? Kita kena ikhtiar lagu tu. Ikhtiar hak pasal zahir kita tak boleh tinggal. Nah, ni. Tu kemas di situ tak ada apa, tak ada bala. Sebab tu kalau orang ikut iktikad Ahlus Sunnah wal Jamaah ngoti-ngoti, tak ada berkelahi dia dengan orang kata ni. Line. Sok sepanjang masa, sepanjang jalan relax. Tak ada nak gaduh, nak bergaduh dengan orang, tak ada. Nah, habis. Baik. Jadi Allah Taala disebut wala nabluwannakum bi syai'im minal khauf. Pasti kami akan uji kamu. Ibtila, kami akan coba kamu. Moga ni negeri uji ya. Nah, wala namu ceras kuari ke, namu ke lumpuh ke, Kelantan ke, hak tu namu nasi letak, hak tu letaknya Darul Ibtila. Negeri tempat coba, tempat uji. Pasti tu yang kata kami akan coba. Bisyai'im minal khauf, dengan sesuatu yang sedikit daripada ketakutan. Wal ju', kelaparan. Tengok. Nah, sebab tu kita sangat berduka cita lah kalau hak jenis orang panggil ada pakak jadi MB ke datuk ke, musim-musim orang nak tak cukup makan ni dia pergi beli kereta baru. Marah benar gitu. Rasa tak puas hati sungguh. Ustaz nak tak puas hati buat apa? Pitih dia. Iya, pitih dia. Tapi terah kalau dia tidak jadi MB ke datuk ke YB, boleh beli kereta baru tu? Tak boleh ke? Jadi ni kena ada orang panggil rasa simpati, rasa orang panggil apa, hati kita tu kena fikir hati kau orang susah. Ada banyak orang tak cukup makan ke berapa. Sebab tu hari tu kan gagal kibab darah putih berapa tu ya dah tu. Nak suruh orang pakat batu, tak suruh bunuh diri kau mana dah tu. Tu kelaparan. Ada sungguh. Siapa kau orang tak ada tak boleh nak wis susu kan. Wi gapo wi air sejuk, air pahit. Tak ada duit nak beli pempah ke apa. Loh ni bahagia memang koh mahal, tak ada koh murah. Dulu NSK ada dekat sini ada NSK. Kamu tak tahu lah kalau di Sungai Buloh tu dekat Kota Damansara tu ada NSK. Kalau pergi shopping tak ada situ banyak barang boleh beli. Dulu kalau 300 ni penuh troli. Loh ni 500 pun tak penuh troli. Cepat masa berubah tu ni. Kau mahal barang, kau mahal. Memang tu uji. Bil khauf wal ju' wa naqsim minal amwal. Kurang harta, kena buat kerja. Mana kena berhenti kerja. Diberhentikan kenapa? Tak boleh nak bayar gaji. Tak boleh nak bayar gaji. Buat kerja. Pilot tak pilot ada hak bunuh diri tu. Ya. Allah. Tu ni. Bunuh diri. Tu macam-macam. Kenapa? Kurang harta benda. Wal anfus, hilang nyawa orang kita sayang. Ramai mana mati sebab Covid ni. Sebab tu kalau tanya, vaksinnya Covid ni mana lebih berat? Kata berat Covid lagi sebab apa? Duk kutip bila ramai mana mati sebab Covid kata ni. Beribu-ribu dah sebab Covid. Sebab vaksin ni ada. Cuma tidak dibilang dekat kita tak tahulah angka berapa. Cuma kita sendiri yang cocok dua dah, alhamdulillah lah sihat lagi lah setakat ni nya. Tu. Tu ni. Tengok. Memang ujian. Mati sebab Covid, mati sebab vaksin ke apa tak kira. Itu ujian. Wala anfusi was samarat. Hilang orang panggil harta apa? Tanaman. Tak boleh nak pergi cedung, tak boleh nak pergi menanam. Musim Covid ni dia mau duk pergi curi buah-buah durian ke apa. Macam-macam ujian. Tuhan kata wabasyiris sabirin. Berita gembira bagi orang yang sabar. Lagu mana orang sabar? Alladzina, bermula orang sabar ni ialah orang-orang yang idza asabathum musibah, apabila mengena di atas diri mereka tu ujian, musibah tadi, qalu inna lillah, mereka tu bukan hanya kata, bahkan berhakikat dalam jiwa. Inna lillah, sesungguhnya kita datang daripada Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Itu orang yang kenal diri dia. Kenal daripada mana dia datang, untuk apa dia di sini, dan kepada siapa dia akan dikembalikan. Maka sebab tu Imam Ghazali kata, i'lam, ketahui olehmu, anna miftaha ma'rifatillahi ta'ala, akan bahawasanya kunci mengenal Allah itu huwa ialah
ma'rifatun nafsi, mengenal diri. Kama qala subhanahu wa ta'ala, seperti mana barang, yakni ayat yang telah diberfirmanlah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sanurihim ayatina fil afaq. Sanurihim, selagi kami akan perlihatkan mereka itu, ayatina, akan ayat-ayat kami. Ini akan tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Kalau kita perhati, tengok betul mata hati kita, jangan tengok ke mata kepala saja. Setiap apa yang berlaku di hadapan kita, sama ada kepada orang lain atau kepada diri kita, semuanya ialah tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Sebab tu ayat Allah Ta'ala ni ada dua, ayatullah Qur'aniyah, ayatullah kauniyah. Ada dua jenis ayat Allah Ta'ala. Ayatullah Qur'aniyah, ayat Allah Ta'ala hak biasa kita kena baca, ayat Qur'anan, ayat Quran tu lah. Itu ayat Allah Ta'ala hak biasa kita kena baca. Nah, tadabbur makna, tatbiq laksana dengan tubuh badan kita. Itu panggil ayatullah Qur'aniyah. Satu lagi ada juga ayat Allah Ta'ala, tapi nak baca tak boleh, tak ada tajwid ke apa. Dia panggil ayatullah kauniyah. Bukan ayatullah Khomeini, waktu Syiah ada tu ni. Kauniyah. Apa? Kejadian alam ni. Nah, gempa bumi, banjir, pala air hok di Kedah itu kan. Ayat Allah belakang. Ayatullah kauniyah ada tu. Ayat Allah Ta'ala hok bahasa kejadian alam. Ayat Tuhan juga. Ayat ni mana signboard. Mudah cakap bahasa kita. Signboard Tuhan, papai tanda Tuhan. Nah, jadi bagi orang yang ada basirah dia panggil. Nah, basirah ni penglihatan mata hati, ada ilmu, kecerdasan akal. Bila dia tengok papai tanda Tuhan tu, nyanyak Tuhan. Karena dia dibaca Nah, tu supaya kita lah tengok papai tanda nak mari surah apa ni? Madrasah Islamiah. Nah, duka cita sungguh dalam kata, rupa surah ni awak dah dulu tak ingat. Lamanya, kalau sikit lagi tak boleh kuliah lama lagi, tak tahu, tak kenal surah masjid. Okay? Nah, kita nak mari sini tu kita tengok signboard. Nah, kita boleh baca berapa kilometer lagi nak sampai kat ni. Itu tanda kita ni orang reti, ada orang panggil ilmu pengetahuan. Sebaliknya kalau kita tak ada ilmu pengetahuan, nah, orang yang tak ada ilmu, tak reti baca, dia tengok signboard banyak mana pun, tengoknya. Nah, turun daripada Kuala Lumpur ni, daripada rumah nak pergi ke mana? Nak pergi Kota Baru, tekan minyak rapat ke Bangkok. Nah, sebab apa? Tak reti baca, turun-turun tak bunyi Assalamualaikum, bunyi sawadika. Mana kata itu ni, kata mana tempat ni, kata Bangkok lah. Saya nak pergi Kota Baru pas lama tu bawah mana tak tengok signboard kan? Tengok tapi tak reti baca. Memang sesak jalan dia. Nah, sebab itulah orang hak sesak ni, orang hak apa? Orang hak wa adallu sabila, sesak jalan dia. Kenapa? Karena dia lupa pada Allah. Wa may apa dalam ayat Quran sebut tu? Wa may yu'rid an zikri rabbi fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Wa yaumal qiyamati wa yauma yahsyarul yaumal qiyamati a'ma atau kama qala Allah. Kalau salah pergi cek balik Al-Quran tak ingat lama tak kuliah lah gitulah. Nah, orang-orang yang berpaling hati dia daripada ingat pada Allah. Macam tadi tengok signboard tak reti baca, tengok tanda-tanda kekuasaan Allah, signboard Tuhan ni tak reti bergapo. Nah, hidupnya serupa dengan bangkai. Wa yauma yahsyarul yaumal qiyamati, di akhirat kelak dihipungkan di akhirat kelak dalam keadaan buta. Buta apa tu? Buta mata kepala. Kenapa di dunia ni buta mata hati? Nah, afaman kana fi hadhihi al-a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Mana-mana orang yang buta di sini, mana di dunia? Buta di sini tu a'mal basirah, buta mata hati, mata kepala celek molek, tak ada pakai spek ni. Buta mata hati di dunia. Fahuwa fil akhirati a'ma, akhirat kelak buta mata kepala.
Ini bahaya ni. Nah, sebab tu penting sangatnya kita kena usaha di atas mata hati kita, basirah kita. Bagaimana nak usaha di atas mata hati kita? Tak dapat tidak dengan ilmu. Nah, dengan belajar. Bagaimana mata hati kita nak celak kalau tanpa pengetahuan? Pasti kita buta mata hati. Nah, kerah mata hati. Bukan setakat buta, kerah terus hati. Nah, itu ni. Kenapa? Karena tak tahu perkara hak sebenar tu sebenar, perkara batil tu batil. Bagaimana nak tahu yang hak tu hak, yang batil tu batil? Pasti dengan ilmu. Nah, kalau tidak ilmu bagaimana nak tahu? Mana yang hak? Akhirat tu hak. Allah tu hak. Syurga neraka tu hak. Soal muka nakir dalam kubur tu hak. Kebun daripada kebun syurga, kubur kita tu hak. Satu daripada lubang neraka, kubur kita tu hak. Itu yang sebenar. Nah, tapi tak nampak. Don't nampak dunia ni lah sebenar. Ada kata ni pakak dunia ni lah sebenar. Habuat dunia ni lah sebenar. Kemasyhuran dunia ni lah sebenar. Nah, kemewahan dunia ni lah sebenar. Nah, kekuasaan dunia ni lah sebenar. Gelap, lemak, zulumat, pekak likat, hitam. Hati dia kan apa? Tak nampak yang hak tu hak, yang batil tu batil. Dunia ni batil. Nah, kalau kita dapat pun serupa tak dapat, seperti mimpi kata Imam Ghazali. Nah, dalam kitab Minhajul Abidin duduk ajar budak pondok tadi, Imam Ghazali kata apa? Dunia ni supa mimpi. Nah, supa mimpi atau seperti bayang. Nah, bayang kalau kita dapat duduk kekal situ kah? Dah lama zawal, hilang dah bayang. Ataupun seperti mimpi. Itu sungguh Nabi bersebut kullu bani adama nama. Tiap-tiap anak Adam ni tidur sebenarnya. Iza matu, apabila mati mereka itu anak Adam, intabahu, maka baru dia jaga, baru kejut. Lah ni duk tidur hanyut, apa panggil? Hanyut dengan pakak, dengan nafsu, dengan syahwat, dengan dunia, dengan apa segala benda. Melainkan kalau dia ada ilmu, baru dia boleh nilai ini yang hak, ini yang batil. Nah, gitu. Bukan suruh tolak dunia, jalan telanjang bogek kalau tolak dunia. Ni dunia tu kita guna mazra'atul akhirah. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Mana dunia ni tempat kita menyucut tanah untuk tuanya di negeri akhirat. Kenapa dunia ni tak sebenar? Idza matu, apabila mati mereka itu anak Adam, intabahu, barulah terjaga kejukannya. Oh, ni hak sebenar. Nah, hak hidup tak ada mati dah, tidak diuji. Darul jazaa, negeri tempat balas, tempat beri balasan yang baik bagi mereka yang mengerjakan kebaikan dengan ikhlas, dengan iman yang khalis. Negeri tempat balas kejahatan bagi mereka yang mengerjakan kejahatan. Nah, itu. Baik. Wa fi anfusihim, dan pada diri mereka tu sendiri manusia. Tuhan kata, nah, sanurihim ayatina fil afaq, pas lagi kami akan perlihatkan mereka itu manusia ayatina, tanda-tanda kami, signboard kami, fil afaqi, pada segala ufuk-ufuk dunia. Nah, kita pandang ke mana saja, semuanya signboard Allah Ta'ala. Nah, itulah orang wali-wali Allah. Perkataan mereka tu kita tak boleh nak faham dengan zahir. Nah, kena mengaji dengan orang yang memahami mustalahat mereka. Mana setengah daripada ahlillah, orang wali-wali Allah yang kata mana? Ma ra'aitu syai'an wa ra'aitullaha fi. Terjemahnya memang beratlah. Ma ra'aitu syai'an, tidak melihat olehku akan sesuatu apa perkara, illa melainkan wa ra'aitullaha fi, mereka kulihat Allah pada sesuatu tersebut. Oh, berat. Kalau pakai zahir gitu, kufur. Mana? Oh, Allah ada dalam sesuatu, dalam meja, dalam diri kita. Hulul, apa? Menyerah, ittihad, menyatu Tuhan dengan hamba. Ini i'tiqad kufur. Nah, kufur wal a'yadzu billah. Bukan maksud gitu. Ma ra'aitu syai'an, tidak melihat olehku akan apa-apa perkara, illa melainkan wa ra'aitullaha fih, mereka aku lihat Allah padanya. Ini aku melihat Allah lah yang memperbuat, yang menggerak, yang mendiam, yang memberi apa-apa saja. Tak kira. Nah, tak bergerak satu zarah melainkan dengan perbuatan Allah. La tataharraku zarratun illa bi'idznillah.
Jadi orang wali ni dia tengok mata dia tengok makhluk, hatinya ingat Allah. Kita ni mata tengok makhluk, hati pun ingat makhluk. Tu beza kita. Tu. Wa fi anfusihim, dan pada diri-diri mereka, hatta yatabayyana lahu, sehingga nyata bagi mereka itu manusia, annahu, bahawasanya Al-Quran, bahawasanya apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haqqu, ialah satu kebenaran. Al-haq, satu kebenaran. Banyak dalam Quran Allah Ta'ala guna perkataan al-haq tu dengan mufrad, tidak dengan jamak, haqa'iq, tidak, tapi al-haq, satu kebenaran. Ini menunjuk kata bahawasanya kebenaran tu ialah satu, tapi batil tu banyak. Idza ja'al haq, apabila datang satu kebenaran, wa zahaqal batil, maka hilang hancur lebur segala kebatilan. Wa ma ba'dal haqqi illa dhalal, tidak ada setelah daripada satu kebenaran melainkan selainnya sesat. Itu tengok. Jadi satu kebenaran inilah hak kita kena cari dalam diri kita. Ini supaya hidup kita ni tidak hilang punca. Mana kebenaran? Iaitu al-haq wallah. Satu tu ialah Allah. Kebenaran tu ialah Allah. Selain daripada Allah tu batil. Selain daripada apa yang Allah Ta'ala janji, itu batil. Mana Allah Ta'ala janji? Walal akhiratu khairun wa abqa, akhirat tu lebih baik dan kekal. Itu Tuhan janji. Tapi setara tu pun manusia tak tipah paling hati dia, muka dia kepada akhirat. Hak dia tipahnya dunia juga. Padahal kata ulama mufassir, cukup bagi orang yang ulul albab, orang yang mempunyai lubuk pemikiran yang cerdas. Allah Ta'ala kata walal akhiratu khair, berhenti situ, wakah situ, tak ada lagi dah wa abqa. Cukup bagi orang yang ulul albab untuk dia berlomba-lomba ke ketinggian akhirat, kebahagiaan akhirat, kesenangan yang abadi. Kenapa? Karena kebahagiaan akhirat, itu kesenangan dan kebahagiaan yang kekal abadi. Dunia ni tak ada kebahagiaan yang abadi, melainkan sementara. Kita nak cari kebahagiaan di dunia ni dengan dunia, tak kekal. Tak bahagia rumah sepik, wak luah, tak bahagia juga tengok orang lain luah lagi rumah orang lain. Beli kereta, tak bahagia kok tengok orang kereta lain laju lagi, besar lagi, mewah lagi, nak berlomba lagi. Kabar-kabar mati. Sebab tu Tuhan kata alhaakumut takasur, celakalah mereka yang takasur, artinya berlomba-lomba untuk rebut dunia. Dan dalam ayat lain Tuhan kata innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa takasur, berlomba-lomba, wa takasur bainahum, berlomba-lomba di antara mereka. Itulah dunia. Dan itu Tuhan kata alhaakumut takasur, celaka mereka yang berlomba-lomba pada dunia. Hatta, sehingga bila zurtumul maqabir, hingga dia gizek roh kubur hati. Pala ni orang nak gizek roh kubur warga. Duk keras situ hati. Sebab itulah kalau kita gizek roh kubur, tengok orang panggil apa? Batu nisan dua. Inilah orang panggil tempat kita tinggal nanti. Sama dengan hak nak mati-mati dah. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Antum sabiqun wa nahnu lahiqun. Itu kan sunat kita duk kata begitu kan. Sejahtera ke atas kamu hai penduduk negeri kubur ni. Antum sabiqun, kalian mendahului kami. Wa nahnu lahiqun, kami akan berhubung pula dengan kalian. Kami akan pergi juga. Tu. Tapi sebab kita tak sedar, kata sekata-kata, padahal itulah tempat kita nak tinggal nanti. Spek tu lah. Di dunia ni belum bawa rumah besar tinggi mana, bertingkat mana pun, peliknya situ. Rumah masa depan. Hamba cerita dah dulu dekat ni. Masa mau pergi Indonesia tu kan. Nak modal lepas biu dulu lah. Pergi syuting sana. Malam tu naik Gunung Bromo, Bukit Bromo tu. Naik gunung berapi ni. Naik tengah malam, turun pagi esok, tengok matahari terbit kan. Turun pagi esok, sampai bawah tu, singgah kedai makan depan, duduk atas kursi meja dia,
akak muka begini tengok sebelah jalan, ada signboard besar itu tulis rumah masa depan. Kita pun lenggok tengok ke bawah, tak ada rumah. Adanya patut nisah. Kata backing ayat dia, rumah masa depan tu memang pak kena tu tak selera nak makan. Kena ayat tu tak selera nak makan. Rumah masa depan. Kata Allah, kita duk bikin rumah 2 tingkat dah ada ni. Besar kalau boleh gini rumah masa depan kitanya, rumah impian. Kena ayat tu pakai tak selera nak makan, tak habis nak makan masa depan. Allah mikir berat dah masa depan ni unik rupanya. Sebab tu orang kata molek benar kalau mesyuarat AJK Kapung ke AJK Surah ke, nah kalau ada kubur dekat-dekat ni, cabut signboard tanah perkuburan Islam. Dia tak berasa jijik mana dalam hati kita. Nah, duk litah kubur tu gitu. Kena letak supaya tu juga. Rumah masa depan kalian. Tu kan. Barulah ramai pakak giduk tebah ke apa ni. Duk gizek roh kau gapo dah. Tu. Baik. Kau apa dah ni? Kita azan dulu kau terus gitu ya. Setengah-setengah masjid suruh azan dulu. Terus gitu ya. Tak apa. Molek hak tu hak bagus kan. Baik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini sebenarnya bukan hadis daripada kalam Nabi sebenarnya, tapi Imam Ghazali kata wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Mana? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man barang siapa arafa yang mengenal ia man nafsahu akan dirinya, faqad arafa rabbahu, maka sesungguhnya benar-benar mengenal ia man tadi itu rabbahu akan Tuhannya. Ini bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya bukan hadis Nabi. Kita kena jujurlah. Ini sebenarnya perkataan Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Yahya bin Mu'az Ar-Razi, seorang ahli sufi waliullah pada kurun salaf, pada abad yang mulia-mulia, khairul quruni qarni. Tapi kata Yahya bin Maimun Ar-Razi, dia kata Yahya bin Maimun Ar-Razi, bukan Yahya Mu'az bin Maimun, Yahya bin Maimun Ar-Razi kalau tak silap. Yahya bin Maimun Ar-Razi kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, ni pun dia ambil daripada hadis yang dinaqal oleh Imam Al-Mawardi. Mana? Iaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa alaiha salam, dia tanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, man a'rafan nasu bi rabbih ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah tanya ke Nabi, man siapakah a'rafan nas, sekenal-kenal daripada manusia bi rabbih dengan Tuhannya, ya apa bi nafsihi, barang siapa yang mengenalkan dengan diri dia. Daripada hadis yang diriwayat oleh Imam Al-Mawardi inilah Yahya bin Maimun Ar-Razi atau Yahya bin Maimun Ar-Razi atau Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Dua kata saya bertukar dah. Dia ucap dengan perkataan dia, ini bercanggah dengan Quran. Tak bercanggah. Karena ayat kita baca dah tadi. Takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Jangan kamu jadi seperti orang yang lupa akan Allah, maka lupa dia akan diri dia. Lupa Allah, lupa diri. Kita lupa Allah. Tak ingat ke Tuhan, tak ingat perintah Tuhan. Kenapa? Karena tubuh badan kita ni bukan milik mutlak kita. Tangan kita, kaki kita, mata kita, lidah. Bermula perkataan tersebut, ambil. Karena itu hakmu, hak asalnya Nabi ayat. Kalam-kalam bijaksana, kalam-kalam hikmah. Kalam-kalam yang boleh mendekatkan kita dengan akhirat, dengan Allah, dengan agama, walaupun bukan daripada Al-Quran dan hadis. Tak tahu siapa hak cakap. Tiba-tiba bijak perkataan ni. Maka adalah kita kena tolak, adakah kita kena tolak? Kenapa Nabi sebutlah hadis yang sahih? Al-hikmatu dhalatul mu'min. Bermula perkataan yang bijaksana itu ialah harta yang tercicir daripada orang mukmin. Maka di mana saja kamu dapat, maka kamu ambil. Karena itu hak kamu sebenarnya.
Artinya orang mukmin itu perlu bijaksana. Itu anak. Tu. Baik. Walaisa syai'un aqraba ilaika min nafsika, dan tidak ada sesuatu pun yang terlebih hampir kepada diri engkau min nafsika, lebih daripada dirimu sendiri. Tak ada dah hak paling dekat sekali dengan diri kita. Tak ada lagi hak dekat dengan kita lebih daripada diri kita. Tak ada. Kalau hak kurang daripada diri kita tu ada bini kita. Itu ni. Ha, dia tahulah kita pakai spendo cak boyong ngakak ke. Nah, cak gapo dia tahulah hak tu. Orang lain tak tahu. Nah. Tapi bini kita tu tahu tak gapo hak dalam diri kita? Tak tahu. Walau tidur sebatang dengan bini. Bini mimpi bagai kemah, mah pokok. Kita mimpi bidadari. Tak sama tu. Nah sini. Dia tahu. Hak dia tahunya kita setia dengan dia gitu-gitu. Tapi hak dalam kepala otak kitanya, oh sedap masuk syurga bidadari ramah. Ha tu. Dia tahu tak hak dalam diri kita? Tak tahu. Siapa hampir dengan kita selain daripada diri kita? Ada aduwika nafsukallati baina jambaika. Sebenar-benar musuh kamu itu ialah nafsu jahat yang ada dalam diri kamu. Nah, sebenar-benar musuh ni bukan hak duk luar, hak duk dalam. Kita kat musuh ni Allah hak maki kita. Susah lah nak cakap kalau orang awal-awal lagi tolak ilmu tasawuf ya, apa pelik musuh duk ada diri kita pula dah. Iya. Nafsu jahat kita. Nafsu pongoh kita, nak marah, hasad, deki, nak ujub, riak, sum'ah, takabbur, hubbul jah. Itu cara pandang dalam ilmu tasawuf. Itu. Maka apabila tidak mengenal engkau akan diri engkau, kamu sendiri tak kenal dirimu. Atau kenal, ni ada kepala, kenal lah. Bukan kenal tu. Nanti Imam Ghazali sebut mana depan. Fa in qulta inni a'rafa nafsi, sesungguhnya aku kenal diri aku. Ada kaki, ada tangan, ada mata, ada kepala. Bukan Om Nate pun ada kaki ke tak ada kaki. Banyak pada kita ada pak. Kalau banyak lagi ya. Nah, kalau ulat cacing ada tak? Kaki tak ada. Kalau ulat banyak kaki daripada kita lagi. Nah, ada kepala, Om Nate ada kepala. Ada mata, Om Nate ada mata. Ada telinga, Om Nate ada telinga. Ada janggut, kambing ada janggut. Ada misah, kucing ada misah. Oh kena hak tu Om Nate. Kasar sikit ni. Fa idza lam ta'rif nafsaka, maka apabila tidak mengenali oleh engkau akan diri engkau, fa kaifa ta'rifu rabbaka, maka betapa bagaimana engkau mengenal akan Tuhan engkau. Lagu mana mu nak kenal Tuhanmu? Mu sendiri tak kenal dirimu. Mana? Hino, fakir, nah. Diri kita ni fakir, berhajat. Diri kita ni hina, mimma immahin, daripada air yang hina. Diri kita ni apa lagi weh? Apa? Jahil. Nah, bodoh. Memang asal kita bodoh. Yakhruju min butuni, Allahu yakhrujukum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dah sebut Al-Quran. Al-kadang kamu tidak tahu apa sekali. Nah, artinya bodoh. Jap Hello. Assalamualaikum. Tu sudah mulai bunyi jer tu. Artinya tu orang panggil kenal diri kita tu hina, bodoh, jahil, tak boleh lepas dengan Tuhan, mana fakir, berhajat ke Tuhan apa demi apa. Itulah makna kenal. Kalau gitu Imam Ghazali kata fa in qulta innama ta'riful jisma zahiriyah. Dok nyosonyo mung tu kenal diri mung hak bahasa zahir. Jisim hak bahasa zahir. Mana jisim bahasa zahir? Alladzi huwa, yang bermula ia jismu zahir tadi tu. Al yadu, ada tangan. War rijlu, ada kaki. War ra'su, ada kepala. Wal jussatu, ada tubuh. Nah, berjumpa lagi pada bulan depan insya-Allah. Nanti kita bincanglah hari apa yang nak tetap tu. Kalau kita ni dah molek sangatlah, kita start awal-awal balik. Ni kita baca sebagai sedutan. Pengenalan orang panggil
apakah perbincangan dalam kitab Kimia Sa'adah karangan bagi Hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullah taala. Jadi yang bahasa cukup setakat tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim